واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 96, cetakan hamba ni muka surat 96, nombor 150, bacaan sujud tilawah. Betul dah situ? Baik. Bacaan sujud tilawah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sujud yang dikenali sebagai sujud tilawah. Dia perkataan tilawah ni maksudnya baca. Kan kita ada pertandingan tilawatul Quran. Tilawatul Quran tu pertandingan baca Al-Quran. Maksudnya dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mana apabila kita baca ayat tersebut, sunat kita sujud. Sujud tersebut dinamakan sebagai sujud tilawah. Yang mana dalam sujud tilawah ada bacaan-bacaan yang disunatkan kita baca. Antara bacaan yang sunat kita baca dalam sujud tilawah adalah Allahumma ja'alha li 'indaka dhukhra wa a'zim li biha ajra wa dha'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Maksud dia benda, ya Allah, jadikanlah ia simpanan bagiku. Jadikanlah ia sujud ini, bacaan ini adalah simpanan bagiku. Benda yang kita simpan, yang kita akan mengambil manfaat pada kemudian hari. Besarkanlah dengannya pahala bagiku. Minta Allah Ta'ala besarkan dengan bacaan ini dan dengan sujud ini pahala kita. Hapuskanlah dengannya dosa-dosa dariku, dan terimalah ia dariku sebagaimana engkau terima daripada hamba-Mu Dawud alaihi salam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menerima sujud Nabi Allah Dawud, menerima doa Nabi daripada Nabi Allah Dawud. Maka kita minta Allah Ta'ala juga terima daripada kita. Disunatkan juga membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti akan dipenuhi, pasti dipenuhi. Banyak bacaan. Banyak sangat bacaan. Yang mana bacaan-bacaan ni memang maksudnya payah sikit kalau kita dah ingat nak baca. Nak ingat nak baca payah sikit ni. Tu di antara bacaan yang kita boleh baca dalam sujud tilawah. Bacaan terakhir ini juga dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Bacaan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula dinyatakan oleh Imam Syafi'i sendiri. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, dalam sujud Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sajada wajhi lilladhi. Boleh baca sajada wajhi lilladhi, boleh baca sajada wajhiya lilladhi. Boleh baca dua. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Ni yang biasa kita baca. Biasa kita baca ni dah. Dah ingat ni baca subhana rabbiyal a'la je. Biasanya sujud tilawah kita sujud ni dalam sembahyang subuh. Subuh pagi Jumaat. Subuh pagi Jumaat tu imam baca rakaat yang pertama alif lam mim as-sajdah sampai kepada ayat kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tu kan. Lepas tu pakat turun sujud. Dan nak baca benda dalam sujud tu, baca sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, macam tu je lah. Cuma comel juga kita tambah hak ni mana sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Maksudnya wajahku sujud kepada zat yang telah menciptakannya. Allah, kalau kita baca serta kita perhati makna dia mari zauq lain. Telah sujud muka kita kepada zat yang menciptakannya dan memberikannya pendengaran serta penglihatan. Kita dapat pendengaran, penglihatan adalah kurniaan daripada Allah. Kita sujud kepada zat yang mengurniakan kepada kita pendengaran dan penglihatan itu dengan daya upaya dan kekuatannya.
Kita sebenarnya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita mampu mendengar, kita mampu melihat, dan apa saja kemampuan yang kita miliki, ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sahih. Al-Hakim menambah lafaz fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu dalam riwayat lain, riwayat Imam Hakim An-Naisaburi. Boleh kita gabung belaka. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Tambahan ini sahih sesuai dengan syarat periwayatan as-sahihain. As-sahihain maksudnya Bukhari dan Muslim. Penambahan yang ditambah oleh Imam Hakim An-Naisaburi adalah penambahan yang sahih, yang mana dia menepati syarat Bukhari dan syarat Muslim. Ni kalau kita nak belajar sikit, biarlah kita kabarlah nak faham sikit gini. Sekarang ni kita ada kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh seorang ulama hadis yang terkenal. Nama dia adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan kita ada kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh ulama hadis yang terkenal. Nama dia Imam Muslim. Yang mana ulama-ulama hadis yang datang selepas daripada Imam Bukhari dan Muslim mengkaji hadis-hadis yang terkandung dalam Bukhari dan Muslim, betul dak hadis sahih. Ternyata lepas daripada kaji-kaji, oh memang hadis sahih sungguh dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari dia ada syarat-syarat dia, Muslim ada syarat-syarat dia. Okey. Lepas daripada tu, mari Imam Hakim An-Naisaburi, dia pun tengok kitab Sahih Bukhari, tengok kitab Sahih Muslim. Orang pakak ambil belaka, orang pakak guna belaka, orang pakak mengajar belaka. Kalau begitu, kata Imam Hakim An-Naisaburi, aku ada juga hadis Rasulullah, aku ambil daripada guru aku, hak yang boleh dihukumkan sahih. Dia pun buat satu kitab, nama kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dia buat satu kitab nama Al-Mustadrak ala Sahihain, yang mana dia memuatkan dalam kitab tersebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian daripada hadis dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain tidak disebut oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka, tetapi disebut oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab dia, yang mana hadis tersebut menepati syarat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila menepati syarat Bukhari dan Muslim, maka hadis itu dikirakan sebagai hadis sahih. Itu maksud dia. Sedangkan lafaz Allahumma ja'alha li 'indaka zukhra diriwayatkan oleh Tirmizi secara marfu' daripada riwayat Ibnu Abbas dengan sanad hasan. Imam Hakim mengulasnya, hadis ini dinilai sahih. Pak tadi Allahumma ja'alha li 'indaka zukhra tu, hak yang kita baca dah mula-mula tadi yang tu diriwayat oleh Imam Tirmizi secara marfu' diangkat kepada Rasulullah. Jadi pendek kata, apa hak yang kita Imam Nawawi sebut saat itu semuanya ada sandaran. Semuanya ada sandaran. Okay, habis. Selesai bacaan dalam sujud tilawah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya zikir ketika bangun dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Disunatkan untuk bertakbir. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Kalau tinggal tak berdosa. Sunat kita bertakbir ketika mulai bangkit daripada sujud dan memanjangkan bacaan takbir hingga duduk dengan sempurna. Allahu Akbar, duduk dengan sempurna baru bar. Telah kami jelaskan sebelumnya tentang jumlah takbir dalam solat. Sebelum ni kita cerita dah berapa takbir ucapan Allahu Akbar dalam solat. Telah kami jelaskan sebelumnya tentang jumlah takbir dalam salat. Perbezaan pendapat tentang memanjangkan bacaan takbir, yang panjangnya takbir yang membatalkannya. Kita bincang dah. Perbezaan pandangan dalam menentukan panjang atau pendek je ucapan takbir. Allahu Akbar ke Allahu Akbar saja ke, kita bincang dah sebelum daripada ni. Cuma hak ingat-ingatlah, hak dah ingat ada juga. Katanya setelah selesai mengucapkan takbir dari duduk dengan sempurna disunatkan membaca. Adalah bacaan yang disunatkan. Mana bacaan? Nanti kita tengok. Apa yang telah kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan lain-lain daripada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang telah berlalu takhrijnya tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Lepas dah hadis ni cerita dah. Lamanya baginda berdiri dengan membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan surah An-Nisa. Lamanya rakaat baginda mendekati lamanya waktu berdiri.
Rokok sama dengan waktu berdiri, hampir sama. Dan lamanya sujud. Bagi dia juga mendekati lamanya waktu berdiri. Sujud lama sama macam sama dengan waktu berdiri, dengan tempoh berdiri. Di antara dua sujud bagi dia membaca benda Rabbighfirli, Rabbighfirli. Artinya, Tuhanku ampunilah aku, Tuhanku ampunilah aku. Orang yang sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rasa diri dia sentiasa bersalah. Dan benda ni sebenarnya perlu kita kena tanam dalam hati kita. Apabila kita rasa sentiasa kita bersalah, maka sebenarnya dia akan hilang daripada hati kita sifat ujub, sifat riak, dan kita rasa kita bersalah. Dia orang yang ada sifat gong dan seumpamanya kerana dia merasakan dia sempurna, dia merasakan dia tidak bersalah. Tapi apabila kita rasa kita bersalah, usah kata di luar sembahyang, sehingga dalam ibadat sekalipun kita minta ampun kepada Allah. Jadi antara apa yang disunatkan kita baca di antara sujud adalah Rabbighfirli, mudah aja. Kalau kita dah baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, waktu tu panjang. Jadi kalau tak mau baca panjang, boleh baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baca waktu je. Dapat dah, hasil dah, sunat. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, berilah keampunan kepadaku. Wahai Tuhanku, berilah keampunan kepadaku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, mudah je. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi wa amma juga hal ni. Sebab hal ni pun datang daripada Rasulullah. Rabbighfirli warhamni pun datang daripada Rasulullah. Katanya lamanya Rasul duduk baginda seperti lamanya sujud. Lama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika Rasul duduk di antara dua sujud. Cuma gini, masalah duduk di antara dua sujud. Dalam mazhab Imam Syafi'i, duduk di antara dua sujud dia termasuk dalam rukun pendek. Dia sebenarnya ulama berbeza pandangan. Duduk di antara dua sujud ni boleh kita nak duduk lama ke tak boleh duduk lama. Sebenarnya ulama berbeza pandangan. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, duduk, dan Imam Nawawi juga bermazhab Imam Syafi'i. Dia mazhab Imam Syafi'i pernah kita cerita dah sebelum daripada ni. Apa maksud mazhab? Mazhab ni adalah apa yang difaham oleh ulama muktabar daripada Quran dan hadis. Itu makna mazhab. Bukan mazhab ni adalah pandangan semata-mata ulama, itu adalah silap. Jangan kita faham ni mazhab Syafi'i je ni. Bukan. Allah Rabbi, orang yang cakap lagu tu adalah orang yang jauh daripada fiqh. Ambil ulang sekali lagi, orang cakap ni mazhab je, ni kata ulama. Orang yang cakap lagu tu, walaupun siapa pun dia, dia tu adalah orang yang jauh daripada ruh al-fiqhi. Dia tidak memahami fiqh. Dia pandangan ulama ni sebenarnya adalah pandangan yang difahami oleh ulama setelah mereka itu mengkaji Al-Quran dan hadis. Sebab itulah kalau kita belajar dalam usul fiqh, usul fiqh ni adalah kaedah yang digunakan oleh ulama untuk memahami Quran dan hadis agar dapat dikeluarkan hukum. Kalau kita belajar dalam usul fiqh, apakah usul fiqh? Ta'rif usul fiqh. Usul fiqh kata ulama adalah ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kayfiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ni tiga perkara asas kepada usul fiqh. Yang pertamanya mengetahui dalil fiqh secara umum. Mesti kena tahu dalil secara umum. Lepas tu wa kayfiyatil istidlali biha wa kayfiyatil istifadati biha wa kayfiyat al-istifadati minha. Bagaimanakah cara menggunakan dalil? Semata-mata dalil masih lagi belum mencukupi. Kena tahu pula bagaimana cara penggunaan dalil. Ketika berlaku pertembungan di antara am dengan khas, mutlaq dengan muqayyad, macam mana kita nak guna dalil? Lepas tu wahadil mustafid, sifat orang yang nak guna dalil. Bukan semua orang yang mampu untuk menggunakan dalil. Baik. Jadi kalau kata pandangan mazhab, kita kena faham ia adalah benda kefahaman ulama di dalam memahami Quran dan hadis. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mazhab Imam Syafi'i duduk di antara dua sujud ia termasuk dalam rukun pendek, bukan rukun panjang. Maksud rukun pendek adalah suatu rukun yang disyariatkan untuk memisahkan di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua sahaja. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i kalau memanjangkan duduk di antara dua sujud, ia membatalkan sembahyang. Jangan terlalu panjang duduk di antara dua sujud.
Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang berpandangan bahawasanya duduk antara dua sujud termasuk dalam rukun panjang. Katanya apa yang kami riwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang menceritakan ketika dia menginap di rumah makciknya Maimunah dan solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, disebutkan ketika baginda mengangkat kepalanya dari sujud, baginda mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam riwayat Imam Abu Daud ditambah dengan lafaz wa'afini. Jadi Abdullah bin Abbas dia ada mak saudara dia. Mak saudara dia nama dia Maimunah. Yang mana Maimunah ni adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana mak saudara ni adalah isteri Rasulullah, maka Abdullah bin Abbas mengambil kesempatan untuk datang di rumah Rasulullah ketika giliran mak saudara dia agar dia dapat mendalami ilmu agama. Jadi ketika dia menginap bermalam di rumah mak saudara dia, maka dia perhati Rasul sembahyang tengah malam. Yang mana dia tengok Rasul bangun daripada sujud, lepas tu Rasul duduk antara dua sujud, Rasul macam ni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Cuma dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambah wa'afini. Jadi Rabbighfirli 1, warhamni 2, wajburni 3, warfa'ni 4, warzuqni 5, wahdini 6, wa'afini 7. 7 kalimah ni sabit dengan dalil yang sahih. 7 kalimah ni. Cuma ada selagi wa'fu anni. Hak yang kita ada tambah sikit wa'fu anni. Wa'fu anni hak tu tidak sabit dalam hadis yang sahih. Cuma ada disebut oleh sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu boleh tak kita tambah? Tak ada masalah nak tambah, tak ada masalah, tambah-tambah pun tidak menjadi masalah, sebab di antara dua sujud adalah tempat doa. Tempat doa. Bukanlah salah untuk kita tambah wa'fu anni. Cuma bagi orang yang mendalami hadis, orang yang belajar, dia kena tahu bahawasanya perkataan wa'fu anni tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Sekadar tu sahaja. Nak baca dipersilakan, tidak menjadi masalah. Jadi orang kata perkataan wa'fu anni saat itu tidak disebut dalam hadis yang sahih. Okey, memang betul. Tapi tidak semesti benda yang tidak disebut dalam hadis tidak boleh kita buat. Apatah lagi duduk di antara dua sujud adalah tempat kita doa, maka boleh kita berdoa. Jadi hanya cukup kita kata penambahan wa'fu anni adalah doa daripada kita, itu tidak menjadi masalah. Apa makna wa'fu anni? Wa'fu anni adalah ya Allah berilah kemaafan kepadaku. Minta Allah Taala memaafkan kita. Dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab maghfirah dengan al-afu ada sedikit perbezaan. Maghfirah kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita, manakala al-afu kita minta Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita. Apa perbezaan di antara maghfirah dengan al-afu? Dia maghfirah dalam bahasa Arab dengan makna satr, menutup. Ketika kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita adalah kita minta Allah Ta'ala tutupkan dosa kita. Tapi al-afu dengan makna al-mahw, ketika kita minta Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, ia memberi maksud minta Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Hapuskan mana? Tak ada tu. Kalau maghfirah benda tak ada tapi ditutup, Allah Ta'ala tutup. Tak apalah, kesalahan biar, tak ada cara. Jadi dah kalau kita pakai minta al-afu belaka lah, tak payah minta maghfirah lah. Dah, kedua-dua dituntut kita meminta. Sama ada maghfirah dengan al-afu, kita dituntut meminta, memohon daripada Allah. Dan apa kita dituntut kita meminta maghfirah daripada Allah? Kerana benda kesalahan kita masih lagi ada, tapi Allah Ta'ala dak cara, maka ia akan membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan melihat ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kesalahan kita tu nak cari. Okey, boleh faham tak? Itu perbezaan di antara maghfirah dengan al-afu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanad hadis ini dinilai hasan, wallahu alam, kata Imam Nawawi. Kemudian pada sujud yang kedua membaca sama seperti bacaan pada sujud yang pertama.
Kemudian ketika bangun, membaca takbir panjang dan duduk sejenak untuk berehat sehingga pergerakan menjadi tenang. Ini panggil duduk dia. Dipanggil duduk istirahah. Duduk istirahah. Jadi lepas daripada kita sujud yang kedua, kita bangun saat ni kita duduk sekejap. Duduk sekejap ni nama duduk istirahah. Duduk istirahah dia panggil juga duduk al-autar. Duduk autar. Benda duduk autar pula. Autar ni adalah perkataan jamak daripada witrun. Kita ada sembahyang witir, sembahyang ganjil. Duduk autar, duduk ganjil. Maksudnya sunat kita duduk pada rakaat yang ganjil. Rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat. Okey, itu dipanggil duduk istirahah. Duduk istirahah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Adakah disunatkan ataupun tidak? Ulama berbeza pandangan. Punca daripada berlaku perbezaan pandangan adalah kerana hadis yang menceritakan solat Rasulullah diriwayat oleh ramai sahabat. Ada sebahagian daripada sahabat ketika meriwayatkan cara sembahyang Rasulullah tidak menyebutkan tentang duduk istirahah. Dan ada sebahagian daripada sahabat ketika menceritakan tentang sembahyang Rasulullah menceritakan tentang duduk istirahah. Sahabat Rasulullah yang meriwayatkan, yang menceritakan sembahyang Rasulullah duduk istirahat adalah nama dia Malik bin Al-Huwairith. Malik Al-Huwairith, dia cerita Rasulullah duduk istirahat. Rasulullah apabila bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua, begitu juga bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang keempat, maka Rasulullah duduk sekejap, lepas tu baru Rasulullah sambung balik bangun tersebut. Malik bin Al-Huwairith. Daripada hadis inilah mazhab Imam Syafi'i kata sunat duduk istirahat. Dan Malik Al-Huwairith, seorang sahabat Rasulullah yang meriwayatkan tentang duduk istirahat, dia juga meriwayatkan hadis Rasulullah yang Rasul kata sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena sembahyang sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Malik bin Al-Huwairith dia tengok Rasul sembahyang gitu, dan Rasul kata dia mu sembahyang sebagaimana mu tengok aku sembahyang. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata ada sujud, ada duduk istirahat. Dan pandangan ni adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i dan satu pandangan dalam mazhab Hambali. Walaupun majoriti ulama mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengatakan tidak disyariatkan duduk istirahat. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunat duduk istirahat berpandukan kepada hadis yang sahih yang diriwayat oleh Malik bin Al-Huwairith. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, kata dia lagi kemudian ketika bangun membaca takbir panjang dan duduk sejenak untuk berehat hingga pergerakannya menjadi tenang. Duduk istirahat lama mana duduk istirahat? Duduk istirahat ni lebih kurang tempoh dia jangan lebih daripada tempoh tasyahud. Jangan lebih daripada tempoh tasyahud. Bukan mesti duduk sekejap sangat, lebih daripada sekejap pun tak apa. Duduk sekadar duduk antara kedua sujud tak apa. Lama je duduk macam 2 kali duduk antara sujud, tak ada masalah boleh, tapi jangan sampai kepada tempoh tasyahud. Jangan sampai kepada tempoh tasyahud. Okey. Katanya kemudian bangun untuk memulakan rakaat kedua disertai dengan bacaan takbir panjang tadi hingga berdiri dengan sempurna Allahu Akbar, supaya dalam setiap pergerakan dia daripada bangun daripada sujud kepada berdiri tegak tidak sunyi daripada zikir. Dulu kita bincang dah masalah ni. Katanya bacaan takbir panjang pada huruf lam dan lafaz jalalah. Pada Allah, lafaz lam, huruf lam dalam lafzul jalalah Allah. Hal ini merupakan pendapat yang paling benar di antara para sejawat kami. Para sejawat kami maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa pandangan. Pandangan yang paling tepat inilah. Ada juga pendapat sebahagian mereka menyatakan bangun dari sujud tanpa takbir hingga duduk untuk berehat, kemudian ketika bangun mengucapkan takbir. Okey, bangun dulu. Tak ada takbir ni, bangun, duduk istirahat. Daripada duduk istirahat nak bangun kepada qiyam, barulah situ mula takbir. Tapi pandangan ni bukan pandangan yang kuat. Baik. Pandangan ketiga menyatakan bangun dari sujud dengan takbir hingga duduk berehat, kemudian bangun tanpa membaca takbir. Dia ada 3 pandangan sini. Yang pertama, daripada sujud Allahu Akbar. Okey, itu yang pertama. Dan pandangan ni yang sahih kata Imam Nawawi. Pandangan yang kedua gini, Allahu Akbar, atau bangun.
Pandangan yang ketiga, masa bangun dah takbir, duduk Allahu Akbar, baru takbir. Dia ada 3 pandangan. Katanya tidak ada perbezaan pendapat bahawa pada keadaan tersebut tidak ada 2 takbir. Tak ada 2 takbir. Ni sepakat ulama tak ada 2 takbir. Bukan ada 2 takbir ni. Allahu Akbar, duduk istirahat, Allahu Akbar pula sekali lagi. Tak ada. Ni sepakat. Sepakat kata tidak disunatkan begitu. Sepakat ulama kata. Okey, habis. Para sejawat kami, maksud para sejawat kami adalah ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa pendapat pertama lebih benar agar tidak terlewat satu kesempatan pun dalam solat tanpa ada zikir dalamnya. Agar tidak terlewat. Terlewat ni bahasa Indonesia ya, biasa guna. Agar dalam pergerakan kita daripada sujud kepada qiyam saat itu, kita tempoh tersebut tidak sunyi daripada zikir. Biar dalam sepanjang pergerakan kita ada zikir. Sebab itulah sunat kita memanjangkan ucapan Allahu Akbar daripada bangun, daripada sujud, kita bangun daripada sujud hingga kepada kita berdiri betul. Perlu difahami bahawa duduk untuk berehat adalah sunat yang sahih, yang kewujudannya hadisnya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya. Dari perilaku perbuatan Rasulullah, mazhab kami menganjurkan sunat ini disunatkan untuk melakukan setelah sujud kedua dari setiap rakaat. Tidak disunatkan pada sujud tilawah dalam solat. Wallahu a'lam. Imam Nawawi kata mana? Tahu tak sujud tilawah yang kita kata sunat ni adalah sabit daripada hadis yang sahih. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia daripada Malik bin Al-Huwairith. Imam Bukhari cerita dalam kitab sahih dia, Malik bin Al-Huwairith menceritakan ketika dia melihat Rasul sembahyang, Rasul duduk sekejap sebelum daripada bangun berdiri betul pada rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata hukum dia adalah sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan sujud tilawah. Sujud tilawah tidak sunat, kita duduk istirahat. Masa kita bangun daripada sujud tilawah, Allahu Akbar, kita sujud tilawah, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu, lepas tu kita bangun, Allahu Akbar, direct lalu. Jangan berhenti sekejap. Sebab bangun daripada sujud tilawah kepada qiyam tidak ada duduk istirahat. Sebab Rasulullah tidak duduk istirahat ketika itu. Wallahu a'lam. Seterusnya zikir-zikir pada rakaat kedua. Jenis zikir-zikir yang telah kami jelaskan sebelumnya pada rakaat pertama dilakukan sama seperti pada rakaat kedua, baik fardu maupun sunat, sama je. Berikut semua cabangnya kecuali dalam beberapa perkara. Ada perkara tak sama. Kalau benda kita dah sebut hak yang sunat kita buat pada rakaat pertama, benda hak yang wajib kita buat pada rakaat yang pertama, segala cabang-cabang dia hak yang kita bincang panjang lebar, benda yang sama dilakukan pada rakaat yang kedua, melainkan ada beberapa perkara tidak dilakukan pada rakaat yang kedua. Pertama, hak yang tidak dilakukan pada rakaat yang kedua, dalam rakaat pertama terdapat takbiratul ihram yang merupakan solat, namun tidak demikian halnya dalam rakaat kedua. Tak ada takbiratul ihram pada rakaat yang kedua. Lepas tu tidak ada takbir di awal rakaat yang hanyalah takbir sebelumnya ketika berdiri dari sujud dan hukumnya adalah sunat. Pada awal rakaat tidak ada takbir sebagaimana takbiratul ihram. Hak ada hanyalah takbir daripada sujud kepada qiyam. Keduanya tidak disyariatkan membaca doa iftitah pada rakaat kedua. Lain halnya dengan rakaat pertama. Rakaat pertama lepas daripada Allahu Akbar, sunat kita baca doa iftitah. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tak ada doa iftitah. Ketiga, tidak ada perbezaan pendapat dalam membaca ta'awudz pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama lepas kita baca doa iftitah, sebelum daripada kita baca Fatihah, sunat kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Manakala pada rakaat kedua, ketiga, keempat, adakah sunat kita baca a'udzubillah pula? Sini ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama melihat bahawasanya bacaan dalam sembahyang satu. Bacaan dalam rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kira maka sunat baca a'udzubillah pada rakaat yang pertama saja, tidak lagi disunat pada rakaat kedua, ketiga, keempat. Okey, pandangan tu yang pertama. Manakala sebagian ulama kata bacaan setiap rakaat dikirakan bacaan yang asing. Bacaan Fatihah surah pada rakaat pertama lain daripada bacaan Fatihah surah pada rakaat yang kedua, rakaat ketiga dan rakaat empat. Maka setiap bacaan yang berasingan itu disunatkan mula dengan a'udzubillah. Situ berlaku perselisihan. Kalau orang tanya dah apa jadi ulama berselisih?
Ada kata tak sunat baca a'udzubillah pada rakaat kedua. Ada kata sunat sebab dia. Sebab ulama orang yang kata tak sunat kerana dia melihat segala bacaan dalam sembahyang satu. Jadi apa benda satu, tak kira rakaat mana, kita sunat kita baca sebelum daripada kita baca Al-Quran. Dah semua sekali satu, sunat sekali dah. Kita baca Al-Quran, sebelum kita baca Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita baca satu juzuk. Sekali tu je a'udzubillah. Dua juzuk sekaligus tu baca. Satu je a'udzubillah. Bukan lepas daripada ayat ni baca a'udzubillah, tak masuk ayat lain pula baca a'udzubillah pula. Bukan gitu. Sebab dikira satu bacaan. Lepas tu sebahagian yang lain kata mana? Mazhab Imam Syafi'i kata tak. Bacaan Fatihah pada rakaat pertama dia lain daripada bacaan Fatihah pada rakaat kedua, lain daripada bacaan Fatihah pada rakaat ketiga. Kita nak baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, kita baca a'udzubillah, kita baca semuka, kita baca a'udzubillah. Dia sebentar rehat sekejap, nak baca pula, baca a'udzubillah pula. Lepas tu duduk sebentar nak baca pula, a'udzubillah pula. Gitu kaedah mazhab Imam Syafi'i. Maka akhirnya berlaku perselisihan pada menetapkan hukum membaca a'udzubillah untuk rakaat kedua, ketiga, keempat. Okey, jelas Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak ada perbezaan dalam membaca ta'awudz. Ta'awudz ni a'udzubillah lah pada rakaat pertama. Namun pada rakaat kedua terjadi perbezaan pendapat. Yang paling benar adalah membaca ta'awudz. Setiap rakaat sunat kita baca ta'awudz. Keempat, pendapat yang paling kuat menyatakan bahawa panjangnya bacaan Al-Quran pada rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Di sana terjadi perbezaan pendapat sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Wallahu a'lam. Di sana ada pandangan yang mengatakan jadi rakaat kedua kena pendek sikit daripada rakaat pertama, rakaat ketiga lebih pendek lagi, rakaat keempat lebih pendek lagi. Tapi ada perselisihan lah, sebelum ni kita bincang dah. Okey Abi, yang ke-19 berkenaan dengan doa qunut. Kita lepas daripada bincang bab sujud, lepas tu kita bincang pula doa qunut. Ni jadi macam ke basic sungguh lah. Hak yang dia cerita ni basic. Cuma mungkin banyak ataupun ada sebahagian daripada hak yang kita baca daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, mungkin hak yang kita tak tahu. Antaranya bacaan-bacaan dalam duduk antara sujud, bacaan dalam sujud. Kita ingat tu je hak yang bacanya. Ingat Rabbighfirli tu je. Kita ingat Subhana Rabbiyal A'la tu je. Rupanya banyak lagi bacaan hak yang sunat kita baca. Banyak lagi. Kita nak pilih hak mana-mana pun tak apa. Cuma kita cari hak yang paling mudah untuk kita ingat. Baik. Dah nak baca hak dah ingat, nak baca mana baca hak ingat sudahlah. Baik. Membaca doa qunut ketika solat subuh adalah sunnah. Maksudnya kalau orang nak baca doa qunut sekalipun tetap sembahyang dia sah. Kerana terdapat hadis sahih tentang perkara itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa qunut sehingga baginda meninggal dunia. Ini di antara sandaran kepada mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri berbeza pandangan dalam menetapkan hukum qunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan sunat, tapi ada juga pandangan sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i kata tidak sunat. Sehingga kan pernah seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, nama dia Imam As-Subki. Imam As-Subki suatu ketika dahulu dia baca qunut. Dia orang yang cukup alim dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis. Dia kaji. Di sisi dia kata nampak ada hadis kata sunat qunut, ada hadis kata tak sunat. Di sisi dia kata tak sunat, nampak dia lebih kepada tak sunat. Dia tinggal dah setengah qunut. Dia bermazhab Imam Syafi'i. Dia ulama besar, tapi dia tinggal qunut. Lama dia tinggal qunut. Lepas tu dia kaji pula, kaji. Betul Imam Syafi'i pula baca pula qunut. Dia siapa? Imam As-Subki. Imam As-Subki dia ada dua orang, anak dengan ayah, kedua-dua ulama besar saja. Ayah dia Taqiyuddin As-Subki diberi gelaran Syekhul Islam, dan dia ni sampai ke ulama-ulama zaman dia kata dia ni setelah sampai kepada mujtahid mutlaq, sama martabat dengan Imam Syafi'i. Tapi ijtihad dia sama dengan ijtihad Imam Syafi'i. Sebab tu pandangan dia dikirakan sebagai pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Anak dia nama Tajuddin As-Subki, juga ulama yang cukup besar, ulama yang alim. Kata dia mana membaca qunut ketika solat subuh adalah sunat kerana terdapat hadis sahih tentang perkara itu. Nanti kita akan tengok Imam Nawawi pun khabar kat gini. Semasalah qunut ni bukan mesti baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Bukan mesti baca tu. Qunut ni adalah doa. Dah kita nak doa dia pun silakan. Nak baca doa dia pun.
nak doa supaya Allah Ta'ala ampun, kita boleh. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma ghfirli wa sallallahu ala Muhammad, Allahu akbar. Boleh dah. Allahumma ghfirli, tak ingat. Allahumma arhamni, boleh ke? Sami Allahu liman hamidah, Allahumma arhamni wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Allahu akbar. Kejap je. Cuma hak yang paling afdal adalah doa yang warid. Doa hak yang kita nak baca tu adalah doa warid, hak Rasul hajar kepada cucu dia Hasan bin Ali bin Abi Talib, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Hak tu doa warid. Tapi Sayyidina Umar dia ada doa dia lain pula, nanti kita akan baca lepas ni. Doa kunut Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruk wa nuthni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni doa kunut Sayyidina Umar. Katanya diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdillah dalam kitab Al-Arba'in dengan alasan hadis ini dinilai sahih. Menurut mazhab kami, kunut subuh disyariatkan dan merupakan sunat muakkadah. Apabila ditinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka solatnya tidak batal, tetap sah sembahyang sebab sunat kan. Namun wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Bukan wajib mengganti dengan sujud sahwi. Silap ni, dia tak terjemah lagu ni. Baca kok terjemah lagu ni selok. Mana wajib mengganti dengan sujud sahwi? Bukan. Namun disunatkan menggantinya dengan sujud sahwi baru tu, bukan wajib. Sujud sahwi tak, mana ada ulama kata wajib. Sujud sahwi hukum dia adalah sunat. Maksudnya tidak ada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan sujud sahwi adalah wajib, sujud sahwi adalah sunat, melainkan bagi makmum yang mana imam sujud sahwi barulah makmum tersebut wajib sujud sahwi. Namun sunat menggantinya dengan sujud sahwi. Sedangkan solat wajib lain selain daripada solat subuh, adakah juga menggunakan kunut? Ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang paling benar adalah apabila kaum muslimin ditimpa satu musibah, maka disunatkan untuk melakukan kunut. Begitu pula sebaliknya. Pendapat kedua mengatakan melakukannya secara mutlak. Pendapat ketiga mengatakan tidak melakukan kunut secara mutlak. Wallahu a'lam. Okey, sekarang ni sembahyang subuh sepakat. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat kunut pada sembahyang subuh. Okey, dan sembahyang fardu yang lain? Sembahyang fardu yang lain gini, ada tak permasalahan yang menimpa orang Islam? Kalau ada permasalahan yang menimpa kepada orang Islam, sunat juga kunut untuk setiap sembahyang fardu. Sunat kunut. Kunut dia nama dia kunut nazilah. Jadi mula-mula masa COVID-19 menyerang negara, mula-mula kunut. Dah lama empuah dah main COVID-19, mana kunut pun tak tahu. Dia sebenarnya sunat kunut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga pandangan yang kata tidak disunatkan, ada pandangan yang mengatakan sunat. Okey. Habis. Dalam mazhab kami, kunut disunatkan pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan, pada rakaat terakhir dari solat sunat witir. Jadi solat sunat witir, sunat kita kunut. Tapi pada bulan Ramadan separuh akhir. Di separuh akhir ni kena jelas molek. Kadang masih lagi tak faham apa yang dimaksudkan separuh akhir. Dia separuh akhir adalah malam yang ke-16. Itu makna separuh akhir. Ada setengah malam 15 dia bahan dah kunut. Taklah nak khabar perbuatan tersebut salah lah. Salah tapi tidaklah membatalkan sembahyang. Bukan nak kata batal sembahyang, tapi salah tetap salah lah. Jadi sebenarnya separuh akhir dia bermula pada malam yang ke-16, bukan malam yang ke-15. Dia separuh. Mana separuh? 30 hari kita bagi 2, 15. Separuh akhir bermula 15 yang kedua. Jadi bermula 15 yang kedua adalah pada malam yang ke-16, bukan pada malam yang ke-15. Baik. Ada juga pendapat kedua dalam mazhab kami bahawa kunut dilakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ada pandangan yang kedua. Pendapat yang ketiga merupakan mazhab Abu Hanifah, menyatakan selama setahun penuh. Setiap sembahyang witir sunat kunut. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi setiap sembahyang witir sunat kunut. Semalam ni kalau kita sembahyang sunat witir, mazhab Hanafi kata sunat kunut. Yang kami pilih dalam mazhab kami adalah pendapat pertama, wallahu alam. Dalam mazhab kami, kunut subuh dilakukan setelah bangkit daripada rakaat pada rakaat akhir. Imam Malik rahimahullah mengatakan bahawa kunut dilakukan sebelum rakaat. Dia pandangan yang kata ada kunut sembahyang subuh, mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Cuma ada perbezaan tempat kunut. Mazhab Maliki kata sebelum rakaat. Habis baca Fatihah, habis baca surah, sebelum rakaat kunut dulu. Lepas tu baru rakaat. Mazhab Syafi'i tak, rakaat dulu, lepas tu i'tidal baru kunut. Okey.
tempat kunut ulama berbeza pendapat. Ada pendapat yang mengatakan sebelum rakaat, ada pendapat yang mengatakan selepas rakaat. Selepas rakaat jelah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Manakala pandangan mazhab Maliki adalah sebelum rakaat. Katanya para sejawat kami, yakni ulama mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa seseorang yang bermazhab Syafi'i apabila melakukan kunut sebelum rakaat, maka kunutnya tidak dianggap menurut pandangan yang paling benar. Tak jadiah kunut dia atau tidak dianggap, ni maksudnya tidak jadiah. Namun ada juga pendapat dalam mazhab kami menyatakan kunutnya dianggap, maksudnya beres dah, selesai dah, sah dah kunut dia. Namun yang benar adalah mengulangi kembali kunutnya dan melakukan sujud sawi di akhir solat. Itu yang paling benar. Pendapat lain menyatakan tidak perlu sujud sawi, sedangkan lafaz kunut boleh memilih salah satu di antara riwayat-riwayat di bawah ini. Nak pakai hak mana pun boleh. Apa yang kami riwayatkan dalam hadis sahih dalam Sunan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi dan lain-lain, dengan sanad yang sahih daripada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, cucu Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar beberapa kalimah kepadaku yang aku baca ketika salat witir. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasulullah yang cukup hebat. Seorang sahabat Rasulullah yang cukup hebat. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Munasabahlah dia ketua kepada pemuda-pemuda ahli syurga. Hasan dan Husain, kata Rasul, sayyidah syababi ahli jannah. Dua orang ketua kepada pemuda-pemuda ahli syurga. Allah Rabbi, orang yang jiwa cukup besar. Selepas daripada Sayyidina Ali letak jawatan, Hasan bin Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi pemimpin. Bukan dia pemimpin ketika itu, bukan hanya Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri. Dia kalau Perdana Menteri hanya memerintah satu negara. Di seluruh negara Islam, ketika itu dia adalah ketua seluruh negara Islam. Dia adalah pemimpin yang paling besar. Tapi oleh kerana dia melihat kepada berlaku perbelahan dalaman sesama Islam, maka untuk mengelak daripada berlaku pertumpahan darah, sanggup dia meletakkan jawatan dia bagi kepada Muawiyah, semata-mata untuk menjaga darah orang. Manakala sebahagian daripada orang kita sanggup menyusahkan orang lain demi untuk mendapat jawatan. Tengok lain. Allah Rabbi, memang jiwa yang cukup besar. Di zaman Rasulullah, dia masa kecil Rasul pegang cucu dia. Inna bani hadha sayyid, kata Rasul. Sesungguhnya anak lelaki aku ini adalah ketua. Anak lelaki aku ini ketua, kata Rasulullah. Lagi akan Allah Ta'ala mendamaikan dua kumpulan yang besar daripada orang Islam kerana dia. Allah Ta'ala akan mendamaikan dua kumpulan besar daripada orang Islam kerana dia. Kerana dia meletak jawatan dia bagi kepada Muawiyah, tidak ada perbalahan di antara orang Islam. Allah, jiwa yang cukup besar. Bukan mudah untuk mencapai tahap tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar beberapa kalimah kepadaku yang aku baca ketika salat witir. Allahumma hdini fi man hadait. Jangan baca hadai. Dia hadai lain makna. Dia kena pendek ha. Allahumma hdini fi man hadait, bukan hadai. Ada setengah orang baca hadai. Hadai dia lain makna hadait. Dia kena pendek ha. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Baru panjang. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Allah, kalau kita baca, kalau kita tahu makna doa ni, hebat makna doa ni. Tengok hebat makna doa ni. Ya Allah, berilah aku petunjuk, berilah aku hidayah di antara orang-orang yang engkau beri petunjuk. Kita minta Allah, Allahumma hdini fi man hadait. Kita minta Allah Ta'ala bagi hidayah kita bersama dengan orang yang diberi hidayah. Para nabi, para salihin, para syuhada, para sadiqin. Minta Allah Ta'ala bagi hidayah. Hidayah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah suatu perkara yang dianugerah, yang Allah Ta'ala anugerah kepada sebahagian daripada hamba-Nya sahaja. Orang yang mendapat hidayah, maka ia adalah lesen untuk dia mendapat kebahagiaan di negeri yang kekal abadi. Jadi doa, Allahumma hdini fi man hadait
Lepas tu wa'afini fi man 'afait. Lepas tu berilah kesejahteraan. Berilah kesejahteraan afiat daripada segala keburukan. Kepadaku di antara orang yang engkau beri kesejahteraan ya Allah. Beri afiat, kesejahteraan, keselamatan kepadaku dengan cara aku mampu melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, kesehatan tubuh badan. Minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Berkatilah pada apa yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Itu makna wabarik li fi ma a'tait. Minta Allah Ta'ala berkati apa semua benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Minta Allah Ta'ala berkati anak kita, minta Allah Ta'ala berkati isteri kita, minta Allah Ta'ala berkati keluarga kita, minta Allah Ta'ala berkati harta benda kita, apa yang kita miliki. Apabila ada keberkatan, berkat ni makna bertambah kebaikan. Itu makna berkat. Apabila ada keberkatan, maka semakin hari semakin bertambah kebaikan, semakin hari semakin bertambah kebaikan di dalam apa yang kita miliki. Nah tu kita doa tu wabarik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Kita tengok benda wa qini syarra ma qadait. Berarti molek benda wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, peliharalah aku daripada keburukan yang engkau telah putuskan, yang engkau telah tentukan, keburukan yang telah engkau tentukan, peliharalah aku daripadanya. Dan mungkin banyak benda yang Allah Ta'ala jaga kita daripada tu, daripada ni adalah kerana kita doa ni. Wa qini syarra ma qadait. Kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Okey, sampai situ doa. Situ je doa. Lepas tu fa innaka taqdi, bukan doa. Masa tu imam baca fa innaka taqdi, kita kata amin. Orang yang faham kata mana pula amin. Sebab tu doa bukan doa dah, dia doa sampai situ je. Wa qini syarra ma qadait. Manakala fa innaka taqdi, hak tu dipanggil puji. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, engkau menghukum, wala yuqda alaik, dan tidak ada orang yang menghukummu ya Allah. Itu kita puji Allah. Katanya kerana sesungguhnya engkau memutuskan yang tidak ada diputuskan atasmu. Mung je yang memutuskan hukuman, manakala orang tidak boleh menghukum di atasmu ya Allah. Tidak akan menjadi hina siapa yang engkau tolong. Orang yang Allah Ta'ala bagi bantuan pertolongan, dia tidak akan hina sama sekali. Itu ucapan yang kita ucap setiap subuh. Wala yadhillu man walai. Tidak akan hina mereka yang Allah Ta'ala bagi pertolongan. Sebab itulah kita hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah. Pasti kita tidak akan hina sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Baik. Tidak menjadi hina siapa yang engkau tolong. Maha suci engkau wahai Tuhan, kami lagi maha tinggi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Kami tidak mengetahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa qunut yang lebih baik daripada doa ini, kata Imam Nawawi. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Baihaqi bahawa Muhammad ibnu Hanafiyah, ada seorang tabi'i nama dia Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad ibnu Hanafiyah gini. Hanafiyah ni mak dia. Mak dia daripada Banu Hanifah. Banu Hanifah adalah hak yang kita nak dengar Musailamatul Kadzab tu adalah kabilah Musailamatul Kadzab. Apabila berlaku peperangan, maka ada ditawang. Maka antara orang yang ditawang adalah seorang perempuan yang mana Sayyidina Ali jadikan dia sebagai budik dan isteri, maka dapat anak. Dia letakkan nama anak Muhammad. Oleh kerana dia, mak dia adalah daripada puak Banu Hanifah, maka diberi gelaran kepada Muhammad, anak lelaki kepada seorang perempuan daripada puak Banu Hanifah. Sebenarnya dia adalah anak Sayyidina Ali. Dia anak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, daripada mak lain, daripada mak kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali mak dia adalah Fatimah. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Baihaqi bahawa Muhammad ibn al-Hanafiyah putera Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata sesungguhnya doa ini adalah doa yang dibaca oleh ayahku pada qunut solat fajar. Ayahku dibaca doa dia. Okey, disunatkan setelah doa itu untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Kita baca lepas daripada tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala, boleh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim, boleh Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, boleh. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dengan sanad hasan disebutkan lafaz seperti berikut, wa sallallahu ala nabi, boleh juga. Baik,
Seterusnya katanya para sahabat kami menyatakan apabila ketika kunut membaca doa dari Umar bin Al-Khattab. Okey, hari ni kita sambung akan datanglah pula. Insya-Allah kita sambung pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Untuk malam ni kita rasa sini dulu. Insya-Allah kita berdoa agar ada manfaatnya sekurang-kurang apa yang kita baca dalam sembahyang sebelum daripada ni, walaupun kita tahu dah, sekurang-kurangnya kita tahu daripada sumber mana hak yang kita baca. Rupa-rupanya benda hak yang kita baca tu disebut dalam hadis-hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.